Tempatnya aku suka sebab banyak kucing. Halo. Selamat datang ke Travelog Raya Hizman Huze yang mana aku beraya di Istanbul, Turki selama 5 hari. Raya tahun ni aku nak beraya dekat luar negara. Episod yang diedit dengan penuh teliti, syarat dengan budaya Istanbul dan lengkap dengan kajian sejarah seperti Mustafa Kemal Atatürk. Nanti kan korang akan tengok macam kat belakang Hiz ni ada seorang pakcik tau. Pakcik ni jual bendera, jual poster Kemal Atatürk. Nampak tak? Tu Kemal Atatürk. Peperangan yang pernah berlaku di terusan Bosphorus. Banyak peperangan yang pernah berlaku dekat sini. Kapal banyak karam. Kerana itulah moto channel ini, syarat dengan ilmu yang disorot dalam hiburan. Apa dia? Minuman macam ni? Minuman macam mana? Minum sehingga mabuk. Tak. Tinggalkan cadangan anda di bahagian komen untuk saya terokai kawasan lain di Istanbul ini. Hello, Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan episod-episod yang lepas, Hiz pernah sebut raya tahun ni aku nak beraya dekat luar negara. Tapi tahun lepas aku cakap sini kan, nak pergi Sydney. Tapi Sydney aku dah pergi awal tahun hari tu. So kali ni aku akan ke Istanbul. Raya-raya di Istanbul ya. Sekarang ni Hiz dah berada dekat KLIA. Kita punya perjalanan bermula daripada rumah pada jam 5 pagi. Dan seperti biasa kalau flight awal aku takkan tidur. Walaupun Hiz tak tidur lagi, nampak macam cantik, terletak je. I'm born like this guys. Dah born like this. So kali ni aku datang cuti santai, makan-makan, pondan-pondan. Perjalanan daripada sini nak ke sana seperti biasa ada satu transit. Kali ni kita transit kat Dubai. Tengok kalau ada masa tunjuk sikit airport Dubai tu macam mana. Perjalanan mengambil masa berapa jam dalam 7 jam macam tu. 7 hours later. Nampak tak semua orang bila lari macam tu. Dengan aku kayak berlari. Ni ada airport Dubai. Sorry tak boleh nak cakap lama sebab Hiz ada transfer flight. Ni transfer flight daripada Dubai ni terus pergi Istanbul. So Hiz kena buat transfer flight. Bye. Nak berlari jap, bye. Besar nak mampus. Apa nama airport ni? Sekarang ni tadi masa landing pukul 1 tau. Gate closes at 2. Dia bagi aku masa sejam je. Wow. Zalim ke tidak flight ni? 5 hours later. Hai, dah sampai dah dekat Istanbul sekarang ni. Baru sampai dekat Istanbul Airport. Sekarang ni kita nak pergi ambil bag. Lepas tu kita jumpa dengan grup mate lain. So inilah dia Aidilfitri Hiz dekat negara orang. Hiz tahu ramai orang Malaysia dia sekarang ni suka bercuti kat Istanbul. Untuk information lah kepada korang kan yang nak bercuti dekat Istanbul ni, especially yang macam makcik apa semua. Aku tak tahu kenapa trend orang Malaysia sekarang ni suka nak bercuti kat Istanbul. Ada beberapa jenis flight ticket lah yang korang boleh dapat. Ada yang transit sampai 2 kali, ada yang direct flight, ada yang transit sekali macam Hiz. So anda adalah orang tua, warga tua, aku suggest pay a little bit extra to get that comfort lah. Kalau tidak korang sampai lambat. You want to save money, one time transfer ataupun twice transfer. Lepas tu berjadi macam Hiz makan ubat sesama yang mengantuk, lepas tu tidur dalam flight, lepas tu tiba-tiba tak perasan pun dah sampai. So kita akan pergi ke hotel sekarang ni, mungkin tidur ataupun makan, tak sure. Lepas tu kita akan sambung vlog ni, okay? Bye. Dah sampai dah dekat bilik. Ini apa yang korang tengok ni adalah very typical apartment yang ada dekat Istanbul ni. Besok Hiz akan tunjuk kat korang rupa dia macam satu unit ni, satu blok ni rupa dia macam mana. So kita orang datang ni dalam 13 orang. Dan Hiz akan berehat dulu dan kita akan sambung perjalanan kita esok. The next morning. Hi, good morning. Okay, so ini adalah first day kita untuk travel. Hiz tunjuk dia orang punya typical rumah yang ada dekat Istanbul. Kita orang duduk kat tingkat paling atas kan. Nanti Hiz tunjuk dekat luar macam mana rupa the whole building, rupa macam mana. Dia macam tirus je macam tu. Ni kat luar. Apa bunyi bising tu? Ni lah apartment kita orang. Apartment kita orang macam tirus je tu. Memanjang ke atas. Tempatnya aku suka sebab banyak kucing. Halo. Ngantuk ke sis? Dekat sini orang selalu jaga tau. Walaupun diorang stray, diorang semua akan bagi makan, akan jaga.
Tapi diorang ni semua tak ada tuan. Gebu-gebu diorang kat sini. Walaupun kucing jalanan ini kalau Malaysia kena culik ni. Jual. Istanbul dikenali dengan populasi kucing yang banyak dan kucing-kucing ini telah menjadi sebahagian daripada budaya dan identiti bandar. Terdapat beberapa sebab mengapa terdapat begitu banyak kucing di Istanbul. Pertama, sebab sejarah dan budaya. Kucing telah menjadi sebahagian daripada budaya Istanbul selama berabad-abad dan mereka sering dilihat sebagai simbol keberuntungan. Pada zaman Ottoman, kucing dihargai kerana keupayaan mereka untuk mengawal tikus dan ular, dan banyak masjid dan bangunan lain mempunyai kucing tetap untuk menghalau perosak. Kedua, iklim. Istanbul mempunyai iklim sederhana dengan musim sejuk yang selesa dan musim panas yang hangat yang menyediakan keadaan yang ideal untuk kucing berkembang. Ketiga, geografi. Istanbul dikelilingi oleh air di 3 sisi yang bermakna terdapat banyak pulau kecil di mana kucing boleh hidup dan berkembang biak tanpa gangguan manusia. Keempat, sikap terhadap kucing. Di Istanbul, kucing secara umumnya disukai dan dihormati. Ramai yang memberi makan dan menjaga kucing jalanan, dan terdapat juga kafe kucing dan tempat perlindungan khas di bandar ini. Secara keseluruhan, kombinasi faktor sejarah, budaya, geografi dan sikap telah menyebabkan peningkatan populasi kucing di Istanbul, jadikan mereka sebahagian penting daripada watak bandar ini. Sekian daripada saya, Hezman Huzair, dalam rancangan Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. A few moments later. Apa nama street ni tah? Ikhtisas. Ikhtisas Street. Kan korang bolehlah cari kat Google Map kan. Ikhtisas Street. Ini adalah Taksim Square. Yang tadi tunjuk kat belakang tadi tu church tadi. Yang tu church. Dan korang akan nampak kita orang dah start pakai beg kat depan. Beg semua dah kat depan dah. Kalau korang nampak orang tengah bercuti-cuti kat London ke, dekat mana-mana ke, kalau beg kat depan tu maksudnya enggan dicopek. Faham tak? Enggan dicopek. Bila maksudnya enggan dicopek, sebab kalau kita letak beg kita kat belakang, nanti orang senang nak copek. Itulah tip pergi travel di Istanbul. Betul lah kata Piramli, Isketambola, penyambung tarbus kat sini ramai. Isketambola, dekat-dekat dengan negeri Isketambatu. Abang Hiz, kenapa pergi Istanbul waktu raya? Bukan Abang Hiz selalu ke pergi Turki dan apa semua? Setiap kali Hiz datang ke Turki ni adalah untuk kerja, untuk buat misi. Masuk Turki untuk masuk Syria, lepas tu patah balik Turki untuk tidur je, berehat, lepas tu terus balik Malaysia. So memang tak ada masa, kebanyakan masa tak ada masa untuk berjalan-jalan, nak tengok yang betul-betul proper punya tengok dan berjalan-jalan. Bayangkan aku 3 kali datang ke Istanbul ni, tak pernah nak jalan betul-betul. Hagia Sophia tu pun tak pernah nak sentuh, tak pernah nak jejak kaki. Setiap kali aku datang Istanbul, aku akan penat. So aku datang sini untuk tidur je. So kali ni aku datang Istanbul untuk betul-betul bercuti, betul berehat, betul-betul untuk bersia-sia sambil bawa korang sekali. Tempat makan pertama yang kita akan singgah adalah, nama tempat ni adalah Midpoint. Dia punya, katanya lah, dia punya makanan dekat sini adalah berusulkan steak-steak macam tu. Sarapan kita adalah steak guys. Kita ikutlah diet mereka ya. Tak boleh nak buat apa. Jomlah kita gemuk sesama lah, gemuk sesama. Cantik restoran ni. Cantik gila. Estetik dah tak ramai orang ya. Agak surprise. Sekarang makan ravioli. Memang sebenarnya teringin nak makan ravioli daripada kat Malaysia lagi, tapi tak jumpa tempat yang jual ravioli. Kalau korang tahu mana-mana tempat yang jual ravioli tu, bagi tahu Hiz, tinggalkan komen. Thank you. Your face like that. Ni sedap sangat. Dalam dia cheese. Unexpected. Unexpected. Ni first time I makan. Makan ravioli. Menti. Menti. Oh, yogurt masam. Okay. I like. Macam wonton. Ya, bergaduh pula adik-adik. Rasanya comel kucing-kucing kat sini. Pandang apa pandang? Tak pernah tengok orang Melayu. Gerak lagi. Cantiknya, kita kan lintas sungai tau. Rasa ramai gila orang memancing kat sini. Memancing masing-masing ni. Ada ke ikan dalam ni?
Sekejap Fairuz, kita nak pergi mana? Sorry. Pergi satu lokasi baru dekat kawasan yang kita tak pernah explore lagi sebelum ni. Naik ferry? Naik ferry. Okey. So, daripada sini kita akan naik ferry. Dah lalu dah. Ferry diorang tak payah beli tiket macam apa. Dia macam pakai touch and go je kat situ. Kita akan cross ke bahagian Asia. So Turki ni dia terbagi kepada dua bahagian. Satu bahagian Eropah dengan satu bahagian Asia. Macam ni rupanya. Background ni nampak masjid. Background tu nampak masjid lagi. Background sana masjid lagi. Banyak masjid. Ni terusan ni banyak peperangan yang pernah berlaku dekat sini. Banyak sejarah dia. Kalau korang tengok Ottoman Empire punya dokumentari dekat Netflix, kapal banyak karam. Selamat datang dalam segmen Belajar Benda Baru bersama Hizman Huze agar kita menjadi manusia yang lebih menarik di open house raya dan bukan manusia yang tak tahu nak berbual apa sudahnya bertanya soalan bila nak kahwin. Lah, tiba personal. Selat ini telah menjadi laluan penting selama lebih 2,500 tahun dan memainkan peranan penting dalam sejarah Istanbul. Selat Bosphorus juga memisahkan Eropah dan Asia dan ia adalah salah satu laluan air yang paling sibuk di dunia dengan lebih daripada 48,000 kapal melaluinya setiap tahun. Selat Bosphorus adalah tempat beberapa pertempuran penting pada zaman purba, termasuk pertempuran Salamis pada tahun 480 sebelum Masihi dan pertempuran Konstantinopel pada tahun 1453. Pertempuran Salamis ialah satu peristiwa di mana dua kumpulan manusia yang hidup dahulu, orang Yunani dan orang Parsi bertempur. Orang Yunani tidak mempunyai banyak kapal besar seperti orang Parsi, tapi mereka sangat bijak dan mencipta satu rancangan untuk menang dalam pertempuran tersebut. Mereka menipu orang Parsi agar bertempur di tempat yang sempit di mana kapal besar Parsi tidak dapat bergerak dengan mudah. Kemudian orang Yunani menyerang dan memenangi pertempuran tersebut. Pertempuran ini sangat penting kerana ia membantu orang Yunani merdeka daripada orang Parsi. Okey, korang dah sampai dah benua Asia. Tadi benua Eropah. So ni terusan ni yang memisahkan antara Eropah dan juga Asia. Sekarang ni kita dah sampai dekat Asia. Eropah, Asia, Korea tiba. Okay, kita akan turun, kita akan pergi tempat yang sangat cantik untuk bergambar. Sabar jap. Azan dia besar-besar. Sana pula. Kagum tak pernah nampak. Azan besar sahut. Sana situ dah habis, dia pergi sana pula sambung. Yes. Okay. Of course. Which one? Dia tanya. Kita orang dah ambil wuduk dah. Ni kita wuduk dekat belakang. Wuduk kat belakang. So kita akan solat dekat salah satu masjid yang bergema tadi tu, yang sahut menyahut azan ni tadi. Lepas daripada ni kita orang akan sambung perjalanan kita orang. Nanti kan korang akan tengok macam kat belakang Hiz ni ada seorang pakcik tau. Pakcik ni jual bendera, jual poster Kamal Atatürk. Nampak tak? Tu Kamal Atatürk. Kamal Atatürk ni lah yang telah berjaya mensekularkan Turki ni dan telah berjaya menjatuhkan kekhalifahan terakhir Osmaniyah. Dah lah aku sembahyang dulu lah. Nanti kita mengumpat pasal arwah lah. A few moments later. Okay, dah habis solat dah. Kau kat mana tadi? Sambung mengumpat arwah. Tapi kan Kamal Atatürk tu kan, aku nak cakap kau tak boleh takut orang sini kan macam. Jika dicari dalam Google tentang saat-saat akhir pemergian Kamal Atatürk ini, memang terlalu banyak fakta yang berlawan dan bercanggah. Namun, apa yang pasti, Mustafa Kamal Atatürk ini telah mengakhiri kekhalifahan terakhir Islam secara rasmi pada 3 Mac 1924. Selain telah memperkenalkan beberapa sistem sekularisme yang menjauhkan rakyat Turki dari ajaran Islam, Mustafa Kamal Atatürk ini juga tidak ditanam sejurus lepas kematian. Seperti lazimnya seorang Muslim itu dikebumi secepat mungkin. Selalu tengok macam mana pemergian seorang tu. Hidup macam mana, apa yang dia buat pada umat dia dan pengakhiran dia macam mana. Mati pada 10 November 1938 di Istana Dolmabahce, Istanbul, Turki. Selepas kematiannya, jenazah Atatürk dibawa dengan kereta api ke Ankara, ibu negara Turki, untuk diarak dan dikebumi pada 19 November, iaitu 9 hari kemudian. Barulah jenazah itu dibawa ke sebuah makam yang diberi nama Anıtkabir. Pada ketika itu, jenazah Atatürk disimpan lama kerana menunggu makam itu untuk disiapkan. Berdasarkan beberapa sumber, di atas jenazah itu dilengkapi hiasan batu mama dengan
keberatan 40,000 kilogram. Berdasarkan ulasan beberapa tokoh, ada yang mengatakan kerana bumi tidak menerima jasadnya. Datang ke makam tu, tak adalah aku kuasa nak pergi makam dia kan. Banyak lagi benda menarik aku nak tengok. Dia korang bergambar kat situ, macam buat peace ke, buat mini love ke, memang korang akan kena marah, kena maki. Sejak kematiannya, banyak dakwaan yang mengatakan Kamal Atatürk itu bukanlah Islam, malah tidak menyorok latar belakang keyahudiannya. Malah lagi dikatakan bersekongkol dengan musuh-musuh agama Islam untuk menjatuhkan kekhalifahan terakhir. Tengok. Nampak. Aku bercerita je pasal Islamik sikit terus cahaya nur lah tiba. Malah sejak 2 dekad ini, beberapa dakwaan baru telah timbul mengatakan Mustafa Kamal ini sebenarnya adalah seorang Don Meh, iaitu sekumpulan Yahudi bawah tanah yang secara terbuka mengatakan dirinya Islam, membawa nama Islam, tetapi secara rahsia menganut agama rahsianya. Dah lah, aku nak sambung berjalan. Jom kita. Dah habis mengumpat pasal arwah. Kucing hitam. Alah berak ke? Jangan macam-macam. Masuk OnlyFans kan? Orang sini panggil kucing bukan macam kita. Orang sini panggil kucing macam macam tu. Ada perasan. Siapa panggil aku tu? Awak sedang memandang saya ke? Saya tengah buang air ni. Alah. A few moments later. Seketika lama berjalan, inilah spot yang kita sampai. Entah apa namanya. Ni Smith Barber, cari juga Google Map. Lepas tu kat tepi ni macam ada tempat yang mana korang boleh bergambar. Background tu berbackgroundkan jambatan Pulau Pinang kat situ. Okay. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kalau aku jadi tour guide memang aku spoil mood semua orang. Sebenarnya, jambatan ini adalah jambatan Bosphorus di Istanbul, Turki. Juga dikenali sebagai jambatan Syuhada 15 Julai kerana peranan pentingnya semasa usaha penggulingan kuasa yang gagal di Turki pada 15 Julai 2016. Ya, betul. Ia baru sahaja berlaku. Semasa usaha kudeta ini, sekumpulan minoriti tentera mengambil kawalan jambatan dan menghalang lalu lintas melintasinya. Walau bagaimanapun, ribuan rakyat Turki menjawab panggilan dari Presiden Erdogan keluar ke jalan untuk menentang kudeta dan mempertahankan demokrasi mereka. Tentera yang berada di jambatan melepaskan tembakan ke arah para penunjuk perasaan, membunuh hampir 240 syuhada dan melukai ramai lagi. Individu yang kehilangan nyawa mereka semasa mempertahankan negara dan demokrasi mereka dirujuk sebagai pahlawan ataupun syuhada. Oleh itu diberi nama Jambatan Pahlawan. Semasa usaha kudeta ini berjaya digagalkan, kerajaan mengganti nama jambatan itu untuk menghormati mereka yang kehilangan nyawa mempertahankan demokrasi Turki. Yang bawa kita orang ni, orang Turki, nama dia Bilal. Bilal ni adalah fotografer. So cara dia bawa kita orang ni macam fotografi punya travel lah. Padahal kau bagilah kita orang sama je. Banyak tangga lalu ni, aku rasa memang betul lah balik Malaysia ni kurus ni. Tangga. Welcome to Batu Cave. Tadi jambatan Pulau Pinang, Batu Cave. Nak bergambar cantik pergi pasal gigi sanggup ni naik tangga ni. Sendiri datang memang tidak ya. Memang tidak ya, ni sebab ikut orang je ni. Kucing gemuk. Kawasan ni dia rich neighborhood. Kawasan ni rich neighborhood. Dia tempat-tempat yang lokasi yang hidden gem dekat Istanbul. Instagrammable places. Kalau kat Instagram cakap apa? Kusguncu. So akan keluar contoh macam real ni. Very Instagrammable places. Tapi not everyone knows. Among Malaysian not everyone knows, tak ramai tahu. Yes. Kapal terbang lah. Mana kapal terbang? Dekat saya mau dekat. Scene di mana dia ni nak belanja air. Dia nak belanja kita orang air. Wah, apa ni? Oh, air ni. Air asam Jawa. Oh, ya ke? Ya. Tu gambar asam Jawa kat bawah tu. Ya. Tamarin. Alah, tamarin air asam Jawa. Air asam Jawa. Dia kata dia kata dia nak belanja. Dia kata Ottoman Empire punya air. Lepas tu sampai-sampailah asam Jawa. Okey. Nak cuba ke? Cubalah. Sedap Osmaniah air.
Dia tak rasa macam asam jawa kita lah. Asam jawa kita lagi macam kau. Rasa tak? Version. Watered down version. Dia watered down version tapi dia ada campur madu sikit. Rasa tak? Apa dia? You don't mind sharing? Minuman macam mana? Minum sehingga mabuk. Tak. You boleh masuk dalam konten dulu. Dia punya harga makanan dan minuman kat area sini 7 kali ganda lebih murah daripada area Eropah. You dah cakap dah. Tengah-tengah rekod. Area kat sini harga dia 7 kali ganda daripada area Eropah. lebih murah daripada daripada area Eropah. yang seberang sungai tu. Oh, ya ke? So kalau orang datang sini berbelanja kat sini bukan area Eropah tu, datang sini untuk datang belah Asia. Now we know lah. Ni Bilal, dia bawa laju tau. So dia berjalan laju. Aku ada join Olimpik ke apa sekarang ni yang aku tak sedar, secara tak sengaja aku join. So mungkin dia bawa kita ke tempat tu. Dia kata dia nak bawa kita orang pergi tempat ni agaknya. Boleh mandi tak? Oh, ni kawasan ni aku rasa memang tempat orang OOTD lah. Semua orang beria masalahnya. Semua dalam sini dah bergaya siap-siap. Mai lawa. Tengok dia ambil gambar. Tempat oot. Ni tempat ni semua oot ni semua ni. Korang just nak bagi tahu kucing-kucing kat sini kan, kau perasan tak? Salah satu telinga dia mesti macam ni, belah kiri tu. Nampak tak? Dia macam dah kena tanda. Maksudnya dah kena something lah tu. Vaksin ke, dah kena kasih ke. Hai. Hai. Kau jangan cakap aku pukul lagi. Oh, betina. Boleh jadi telur lah tiba. Apa lagi, ya Allah, baiknya hati kau ni. Percuma? My father, Baba. Big Baba. Fatihah. Fatihah. Oh. Dia buat sedekah lah. So cerita dia macam ni. Tadi kita orang berjalan-jalan. Lepas tu kita orang berhenti sekejap kat sini. Lepas tu tiba-tiba si Bilal tu kata, oh ambil lah. Lepas tu ambil lah, aku pergi kat dia, free rupanya. Signboard yang warna-warna merah tu kan, ada tulis kat situ Al-Fatihah buat atuknya Orhan. Okay, marilah kita cuba manisan beliau. Tak manis sangat, but okay. 2,000 years later. A few kilometers later. Like literally, korang dah nampak kan jawline aku ni. Apa tak nama tempatnya, sekejap nanti I update you guys. So dekat sini kita boleh nampak dia punya papan tanda tu, Uskudar Belediyesi Nakasbi Millet Bashisi. Tak tahu apa benda maksudnya. Apa nama tempat ni supaya orang boleh cari? Nakash Tepe. Nakash Tepe. N-A-K-A-S Tepe. Malaysia, nice. Yes. Zipline boleh tak kalau kita balik naik zipline tu je? Penat lah berjalan. Daripada tadi aku menghadap jambatan ni je. Jambatan ni pun mesti dah bosan tengok muka aku. Okay guys, jom kita skoding apa diet diorang masa pergi piknik. Okay, atas meja diorang ada chips, ada kuaci. Tu telur goreng ke tu? Ada biskut. Air dia rasanya teh. Diorang suka minum teh tu. Yang kita piknik donat gula kan? Mi goreng. Kalau boleh hitam lagi hitam, mi goreng tu lagi sedap. Nampak tak ni? Dia cakap? Boleh. Cakap je. Tak ada. Dia memang macam ni. Style saya macam cakap. Motif viral lah pasal cancel. Pasal cancel? Dia producer dia dah tobat. Saya dah producer dia. Motif viral untuk orang-orang macam kita orang Gen X ni. Gen X. Kita tak ada masa nak tengok YouTube lama-lama. So
you guys tolong compile kan. Tunjukkan yang menarik dia. Korang pun terkekek-kekek kat rumah kan. Seronok melayan kan. 4 orang bodoh kat TV kan. Tapi sekarang ni mana orang tengok TV dah bang. Itulah. Kalau saya buat multivirus sekarang ni, banyak sangat kes sondol lah. 20 episod sondol je. Tak kuasa lah nak buat multiviral tu dah. Dah pernah buat sondol edisi. Edisi sondol di hari raya. Kes sondol tu waktu Ramadan elok lah. Iftarku sondol macam tu.